I bukan musician. I punya pemikiran lebih ke, I suka unsur lagu ni kalau kita campurkan jadi satu, agak-agak bunyi dia macam mana. AI ini adalah suatu alat membantu kita berkarya. Dia tidak boleh menggantikan pengkarya. Dengan teknologi ini semua boleh jadi kita boleh selesaikan dalam masa 2-3 jam. Cuba dengar lagu ini. Dalam aku simpan benda tak terluar, dalam diam aku lari dari semua. Sedap kan? Inilah muzik AI atau muzik hasil kecerdasan buatan. Ia menggunakan kebijaksanaan teknologi dengan pelibatan manusia yang minimum. Dialah penyamun di dalam negeri. Ia semakin membanjiri wadah-wadah penstriman dan semakin mendapat sambutan. Kita terpukul, terus terang. Syarikat rakaman terpukul. Uploaded tu almost berapa? 70,000 lagu. Itu merangkumi lagu baru dengan lagu bekas atau cover. Itu based on satu dunia lah. Tapi aku bangkit walau dah terbaring. Menakutkan kerana ada beberapa yang saya dengar tu dalam segi muzik, dalam segi susunan, dari segi suara yang digunakan, kadang-kadang too perfect. Untuk bersaing, saya rasa it's a very uphill task lah. Buat Encik Osman Arifin, pengurus besar syarikat rakaman Live Records, semakin sukar untuk syarikat rakaman bersaing dengan jumlah muzik AI yang ada di pasaran sekarang. Penggunaan AI dan aplikasi muzik secara meluas telah menyingkatkan lagi proses menghasilkan lagu. Kalau dulu semua recording tu semua akan gunakan alat-alat instrumen, daripada drum, bass, gitar, semua tu. Tapi sekarang dengan teknologi ini semua boleh jadi kita boleh selesaikan dalam masa 2-3 jam. Ini secara langsung menjejas pemilik studio rakaman seperti Encik Muhammad Ali Abdullah. Kini, muzik boleh dihasilkan hanya dengan menggunakan komputer riba atau telefon bimbit. Studio rakaman semakin hilang kepentingan dipukul arus AI. Kalau kita produce satu lagu, dengan masuk musician, dengan ini, boleh makan masa 10 jam. Yang masuk ni sekarang boleh buat lagu sendiri. Mungkin menggunakan AI untuk buat dia punya lagu. So, diorang akan masuk untuk rekod vokal. Comparing 10 hours job to a 2-hour job, memang it will drop lah. Kini sesiapa saja boleh menghasilkan lagu dengan menggunakan aplikasi AI yang ada di internet secara percuma. Saudara, kini ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan lagi proses membuat lagu dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Umpamanya aplikasi Suno AI ini, anda boleh menghasilkan lagu mengikut genre dan melodi yang anda mahukan dalam masa beberapa minit sahaja. Saya hanya masukkan lirik lagu, pilih genre yang saya inginkan. Saya memilih suara lelaki untuk dijadikan vokal dan anda hanya perlu tekan butang ini. Dalam masa beberapa minit sahaja, anda telah mencipta muzik menggunakan AI. Mari kita dengar. Hidup ini mesti happy. Pagi-pagi minum kopi, santai-santai janya movie. Sebenarnya mudah untuk menghasilkan muzik AI. Dia yang buat sakit kepala tu adalah pemikiran konsep nak muzik macam mana, bunyi dia, nak lebih ke gitar ke, nak orkestral ke, nak dangdut, atau nak cari bunyi-bunyi unsur yang tengah trending dengan apa yang kita suka specifically lah.
Bermula dengan niat untuk hanya mencuba, Iqmal kini telah menghasilkan lebih 10 lagu menggunakan AI. Sebilangan besar ciptaannya memberi nafas baru kepada lagu-lagu lama. Abang pulang, riuh rendah di halaman. Ia adalah satu pencapaian buat Iqmal memandangkan beliau tiada latihan atau ilmu dalam bidang muzik. I bukan musician. I punya pemikiran lebih ke, I suka unsur lagu ni kalau kita campurkan jadi satu, agak-agak bunyi dia macam mana. Cuma I tak boleh memainkan apa-apa gitar, piano I tak boleh. Dari kota, adakah di bawah? Bila tengok Suno, belajar sikit, nak kena dia punya prompt tu kita kena masukkan betul-betul. Nak melodi dia macam mana, bunyi macam mana. Secara reference gendang, nak gitar yang rock ke, nak akustik semua. Pelan-pelan belajarlah. Dia membantu kita untuk bagi idea-idea yang kita tak pernah terfikirkan boleh diwujudkan. Melodi dan rentak yang dihasilkan menggunakan AI memberi nafas baru kepada lagu-lagu lama yang diminati Iqmal. Langkah ini diharap dapat menarik pendengar-pendengar baru yang lebih mudah. Kalau yang ini lebih ke ikut trend TikTok lah yang cepat nak dapat views. Orang-orang yang senang dengar lah lagu. Yang tengah boring-boring pun dia mesti ada yang terjoget-joget sendiri kan. Penyanyi asal siapa? Penyanyi asal dia adalah Malik Ridwan. Malik Ridwan. Ini versi yang Ni- pertama Ini versi pertama. Ada versi yang lain. Ini lebih kepada pendengar yang lo-fi users ni, diorang bukan pelik tapi unik dalam maksud diorang biarkan on lagu gini untuk buat kerja. Abang pulang, Dengan menghasilkan lebih dari satu versi, ia menarik golongan pendengar yang berbeza cita rasa. Apabila versi-versi itu dibuat naik ke aplikasi-aplikasi penstreaman, lagu-lagu yang diubah suai oleh Iqmal mendatangkan pendapatan buat dirinya. Ada pembagian dari agensi lah. Dari agensi itu kita dah ada pembagian. Okey, berapa persen I ambil, berapa persen agensi ambil, berapa persen kepada yang publishing atau penerbit dia lah yang akan dapat. menanti bagai tak sabar di hati. Lagu dan irama halwa jiwa. Tetapi buat segelintir artis atau pencipta, muzik AI ibarat lawan yang tidak berwajah. Sebagai pencipta lagu, producer muzik, saya rasa dia perlu ada kemasukan manusia. Kerana seni ini dia bukan robot. Dia bukan yang boleh hanya digunakan tanpa perasaan. Kini ternyata ku mengharapkan Melodi lagu seterusnya ini diilhamkan penyanyi Didi Sazli sedang beliau memetik gitar bersama sekumpulan belia 4PM tahun lalu. Saya duduk dengan para belia ni, kita buat lagu Tepi Laut. So lagu tu saya gunakan AI punya tool, masukkan dalam AI, jadi lagu penuh. Jadi lagu penuh dengan AI nyanyikan sekali sebagai guide, dan saya gunakan music track yang saya dapatkan daripada AI platform tu untuk para belia ni perform atas pentas. Kini artis setempat turut mendakap AI untuk mencipta lagu. Saya tak melihat music AI ni sebagai sesuatu yang menjadi semak dalam industri muzik. Yang penting sebenarnya menggunakan alat-alat ataupun teknologi yang sedia ada untuk mewarnai, memperbarui atau perbaguskan muzik yang dihasilkan. Sebagai pengarah eksekutif 4PM yang sering menjalankan program pembangunan belia, Didi menganggap muzik AI peluang golongan muda menggilap bakat dalam bidang muzik. Para pelajar berpeluang menghasilkan klip video dan menyanyikan lagu seterusnya di sebuah acara 4PM lewat tahun lalu. Bukan hanya untuk diri saya sendiri sebagai seorang komposer, tapi sebagai seorang yang boleh mentor para belia yang ada bakat dan tak tahu macam nak ketengahkan. Dan tak ada bajet, tak ada resource. Tapi sekarang dengan AI, siapa saja para belia yang boleh buat, tulis ni kata, buat melodi pakai phone. maafkan aku. Kalau nak buat demo kan nak kena at least sekurang-kurangnya $1,000 lah. Studio lain, musician lain, arranger lain. Kalau saya lah belia zaman sekarang ni, track
melodi yang saya cipta pakai gitar tu masuk dalam platform AI, boleh dapat satu demo dengan harga $10 berbanding dengan dulu harganya $1,000. Okey, kita berada di Studio 47 ini hari ini kerana saya sedang dalam proses pembikinan album dan telah mungkin untuk mendengar sedikit karya-karya yang saya buat tanpa AI. Art sedang merakamkan lagu-lagu untuk dimuatkan dalam album terbarunya yang belum diberi nama. Satu lagu mengambil masa sekitar 10 jam untuk dirakamkan. Rakaman album boleh mengambil masa berbulan lamanya. Selain merakam vokal, audio bagi setiap alat yang digunakan juga perlu dirakamkan. Ini tidak termasuk proses penyusunan muzik. Semua ini adalah tahap-tahap yang perlu dilalui dalam mencipta muzik. Buat art, tiada jalan pintas kalau ingin menjadi seniman. Proses kreatif ni adalah proses manusia, dia bukan proses robot. Robot ni membantu sahaja. Ibarat AI ni robot lah. Nikmat dia tu, proses pembikinan lagu tu, kepuasan dia tu tak sama dengan satu lagu mungkin makan masa 2 minggu, 1 bulan untuk siap. Dan dalam proses tu kita memikirkan, it's a mental process. Seni ni is a mental process kan. Jadi berbeza dengan kita prompt dalam 1 minit keluar. Dia memberi kepuasan sebagai prompter, tapi tidak memberi kepuasan sebagai seniman. Dan kau menjadi sang duyung, biar ku jadi melodi. Muzik boleh dianggap sebagai gambaran jiwa dan rasa seseorang komposer yang dikongsi kepada para pendengar. Ia dilakukan dengan harapan muzik itu dapat menyentuh jiwa pendengar pula. Ini adalah sesuatu muzik AI belum dapat capai dengan sepenuhnya. Dalam seni, yang membuat orang menangis, yang membuat orang tersentuh adalah rakaman yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ini kerana ada sentuhan manusia. Manusia itu ada roh, ada semangat, ada rasa, ada memori. Kita orang Timur, muzik ni dia ada bersangkut paut dengan kerohanian. Jadi kalau muzik itu dibuat oleh mesin, dia tak ada roh. Mesin tidak ada roh. Tapi setakat untuk dapatkan produk yang cepat, untuk mendapat instant glamour, bolehlah, silakanlah buat. AI berfungsi dengan menggunakan data-data muzik yang ada di pasaran sekarang. Oleh itu, ada batasan terhadap apa yang mampu ditawarkan oleh AI dari segi kreativiti. Lambat laun bunyi muzik AI kedengaran seperti sama sahaja. Masalahnya apa? Kerana dia machine learning, dia akan ambil data daripada apa yang wujud. Apa yang saya lihat adalah suara, kalau lagu bahasa Melayu tu nanti suaranya macam orang Indonesia. Jadi dia terlalu sama. Dia macam ibarat kita pergi kedai makanan fast food. Okay, satu dunia you makan burger, fries, sama. Dia tak ada perbezaan. Adakah AI telah merendahkan nilai seni seseorang artis atau komposer? AI dia tidak boleh memurahkan roh manusia. Kerana muzik itu roh, perasaan itu roh. Dia cuma boleh membantu membuat bunyi-bunyian yang dapat menyalurkan sesuatu perasaan atau suatu idea tentang pembikinan lagu. Dan saya rasa AI ni dia hanya alat sama seperti 3D printer. Sebenarnya tidak memurahkan, dia membuka ruang untuk lebih banyak karya seorang komposer diketengahkan. Kita sebagai producer atau komposer, kita boleh ada satu melodi dan lirik yang kita tulis, kita ada 10 draft. Nak bossa nova, nak ballad, nak rock, nak apa-apa versi sekalipun, dan kita dengar mana yang terbaik melodi aku ni, dengan lirik aku ni, versi mana yang paling kena ni. Tidak mudah buat seorang penggemar muzik untuk ke studio, merakamkan ilham yang tercetus di dalam benak fikiran. Lebih-lebih lagi buat seseorang yang mempunyai pekerjaan yang tetap seperti Didi Sazli. Melodi ni datang di mana-mana tu. Tengah jalan lah, tengah naik kenderaan kan. Dapat lirik tu, satu chorus tu, satu verse. Masuk dalam phone. Saya sample lah, tadi saya record. Kan? Baru tadi ni. Dah ada dalam voice note. Lepas tu buka laptop, masukkan kat dalam AI punya dashboard. Keluar lagu yang saya nak dengarkan kepada anda dan penonton.
Teknologi AI membolehkannya untuk ubah suai sehingga ia menjadi sesuatu yang betul-betul sedap didengar. Membolehkan hasil karya itu menjadi lebih sempurna sebelum melangkah ke studio rakaman. Awak rasa tak sedap, saya tukar sampai jadi awak rasa sedap. Di sini kita lihat impak besar AI terhadap industri muzik. AI mengalihkan kuasa kepada pemuzik atau pengubah lagu tanpa ada sebarang kaitan dengan syarikat rakaman. Sebelum ini, hanya studio rakaman yang mampu membuat seberapa banyak perubahan kepada lagu atau muzik yang ingin dirakam kerana mempunyai dana yang lebih besar. AI membantu sesiapa saja menghasilkan muzik sehingga ia capai pada satu tahap yang benar-benar baik dan diinginkan. Tiada batas kepada apa yang dipanggil sebagai feedback loop. So sekarang ada feedback loop baru disampaikan kepada studio. Dia mengalihkan the power of creativity from big companies who have multi-million dollar budgets to people like us with just a $10 budget. Perjalanan kita harus berakhir. Dalam industri muzik masa kini, semakin banyak ciptaan lagu merupakan versi-versi baru kepada lagu-lagu asal. Di lingkaran diamku termanggu, terkenangkan kembali. Ada yang mula menuduh penerbit muzik AI sekadar meniru dan tidak menghasilkan ciptaan sendiri. Sebenarnya bagus untuk industri muzik dari pandangan I. Lebih ke kita ada lebih banyak variety, lebih banyak genre, lebih banyak creative mind yang kita satu hari tak akan tahu dia akan berubah, boleh jadi dari AI menjadi full seni, boleh jadi dia akan pelan-pelan create. Lagu Cinta Tersimpul Rapi yang diberi nafas baru oleh artis AI Jane in Heaven mendapat lebih 4 juta tontonan di YouTube. Ku lerai segala yang terkusut, ku simpul agar menjadi rapi. Lagu itu bagaimanapun terpaksa dipadamkan dari semua wadah penstriman selepas tuntutan hak cipta dari pengubah dan penulis lirik lagu asal Azmir. Meskipun boleh menerima royalti dari lagu itu, Azmir rasa kurang senang lagunya diubah dan diterbitkan semula tanpa izin oleh pihak Jane in Heaven. Mereka adalah anak-anak muda dan mereka tertarik untuk memberi nafas baru dengan lagu-lagu lama. To me, bagi saya ni satu positif. Cuma boleh jadi mereka kurang kepakaran cara minta kelulusan. Sebagai syarikat rakaman yang menguruskan ratusan katalog lagu-lagu lama, Live Records percaya kelulusan dari pemilik hak cipta bukan saja akan menguntungkan pencipta muzik AI, malah mendatangkan pendapatan kepada pengubah lagu itu sendiri. Mereka harus minta kelulusan. Setelah kelulusan, mereka harus juga membayar synchronization fee atau reproduction fee. Okey, dan dari situ kita boleh bergerak bersama atau mereka boleh melakukan persendirian. Akan nanti menguntungkan juga kepada pencipta yang asli. Itu memang pihak-pihak streaming platform dah ada satu peruntukan percentage yang akan secara automatik akan dibayar kepada publisher. Publisher akan membayar kepada siapa yang penulis lirik dia. You cannot just take people's life's work, feed it into a machine and call that progress, right? If copyrighted music is used for AI training, there should be consent, licensing, and fair payment. And Compass's role is to speak up for composers and songwriters and to push for a system that is fair, transparent, and respectful of creators' rights. Persatuan Pengubah Lagu dan Penulis Lirik Singapura Compass buat masa ini berpendirian. Royalti tidak akan dibayar untuk muzik yang dicipta menggunakan AI. I feel that the melody and the lyrics should be 100% human. If one wants to be a composer, then you have to write the melody and you have to write the lyric from your own intelligence. If not, to me, then there's no longer a creation. It's only becomes a product of machinery.
Syarikat Live Records sedang melakarkan satu projek baru di mana lagu-lagu malas segar Indonesia dirakam semula bersama penyanyi asal tetapi kini dicantikkan lagi dengan menggunakan AI. Bila penyanyi tu dah masuki umur-umur yang 60 tahun atau 70 tahun ke atas, suara mereka akan jadi tebal, akan jadi lebar. Malahan dengan muzik yang kita nak gabungkan AI dengan human touch ni, kita akan tetap mempunyai satu penerbit atau satu penyusun muzik yang bekerjasama dengan software AI atau AI creator untuk memikirkan boleh tak lagu-lagu ini yang pernah dirakamkan atau jadi popular dalam satu masa dulu, kita memberi satu nyawa untuk boleh jadi dinikmati untuk halwa telinga yang boleh jadi untuk 10-20 tahun akan datang. Perkembangan AI mencetuskan isu moral dan integriti. Karya hasil AI boleh dipakiskan sebagai karya sendiri. Dalam zaman AI sekarang, golongan pemuzik harus jujur kepada seni mereka dan tidak menyalahgunakan teknologi. Integrity, I think, is very important, and to use this as really a tool, a sounding board, and as a tool, so that the creations that we create, because I think this will allow our humanity, right, to continue even in the age where AI starts to become predominant in all areas. Hati dan naluri seorang pemuzik itu harus dijadikan foundation, asas untuk menggunakan teknologi zaman kini supaya apa yang terlahir tu, tidak kira apa yang terlahir, selagi apa yang terlahir muzik tu, tak kira lagu pop ke, lagu reggae ke, lagu rock ke, mulanya daripada niat untuk menghasilkan lagu dengan karya yang original. Buat masa ini belum ada undang-undang berkaitan muzik AI. Sebarang garis pandu perlu melindungi hak pencipta. Dan pada masa yang sama tidak menyekat produk pemuzik AI. Tidak akan membenarkan selagi ada peraturan yang boleh membantu seniman dengan AI creator, undang-undang yang betul-betul tertib, hitam putih dengan clear lah dari semua pihak, ekosistem muzik dalam dunia ini akan sebenarnya menjalan lebih senang dan makin banyak warna lah akan keluar kepada dari seni muzik lah. Komunikasi antara jiwa ke jiwa, hati ke hati adalah daripada manusia ke satu manusia. Jadi AI ini adalah satu alat untuk membantu pengkarya. Dia tidak boleh menggantikan karyawan seni itu. Dia hanya boleh membantu mempercepatkan, mungkin memperhalusi. Tapi mesin tidak boleh menggantikan manusia dalam dunia seni. Muzik AI terus pesat berkembang dan membuka akses yang lebih luas dalam industri. Namun impaknya menimbulkan persoalan tentang hak cipta serta kedudukan pemuzik. Biar ku jadi awannya. Isu integriti terhadap ketulenan karya dan keadilan kepada pencipta perlu ditangani dengan serius agar pesada muzik kekal beretika. Andai kau hidup ini mesti happy. Pagi-pagi minum kopi, santai-santai janya mupi. Percayalah yang baik sedang menanti, kekal tenang cekal